Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya di Ruang Bicara. Seperti malam-malam sebelumnya, kita akan berbincang mengenai tajuk-tajuk yang kita pilih, tajuk-tajuk yang penting, dan kali ini kita beri pilihan kepada segmen Maritim 5 2017 sebagai tajuk utama, dan kita akan berbincang selama sejam bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Laksamana Madya Datuk Anwi bin Hassan, Timbalan Panglima Tentera Laut. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan Bernama News Channel. Terima kasih saudara Dahlan. Ya, baik, tentunya sekali lagi kita akan menjadi tumpuan Datuk. Betapa Malaysia sekali lagi akan menjadi tumpuan, dan kali ini pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5 yang akan berlangsung pada 21 hingga 25 Mac. Baik Datuk, mungkin di awalnya kita nak bercakap sikit tentang penganjuran 5 yang 17 ini buat permulaan. Silakan Datuk. Ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Dahlan Makmur kerana menjemput saya untuk muncul dalam ruang bicara khusus untuk membincangkan pameran Langkawi International Maritime Aerospace akan diadakan pada 21 sehingga 24 Mac ini di Langkawi. Mulanya 5 dilaksanakan, 5 yang pertama saudara Dahlan diadakan pada 11 sehingga 15 hari bulan November pada tahun 1991. Ini adalah 5 yang pertama kita laksanakan, dan cetusan idea kenapa 5 ini dilaksanakan adalah kerana pada awal tahun 90-an Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia sedang mengalami proses transformasi angkatan, khususnya untuk meningkatkan keupayaan pesawat-pesawat pejuang tempur dan juga kapal-kapal combat untuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi cara yang terbaik untuk kita menganalisa bagaimana untuk kita mempertingkatkan pertahanan kita, khususnya pertahanan udara dan juga maritim, adalah dengan membawa industri dan teknologi pertahanan itu sendiri ke negara kita. Kalau kita lihat untuk kita menilai keupayaan pertahanan yang canggih zaman era moden ini, kita terpaksa membelanjakan jutaan ringgit untuk pergi melihat sendiri ke setiap negara untuk menilai keupayaan senjata yang mereka miliki. Tapi dengan adanya pameran 5 Langkawi International Maritime Aerospace ini, kita bawa teknologi itu ke negara kita sendiri. Dan sejak ke-14 siri sudah sehingga 5 2017 ini diadakan, 5 tidak pernah menoleh ke belakang. Ianya sentiasa ke depan, dan kita sentiasa menjanjikan 5 yang terbaik untuk kita laksanakan. Dan juga untuk tahun ini kita akan laksanakan 17 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 21 hari bulan nanti di Langkawi. Baik Datuk, kalau kita tengok dalam siri-siri yang lepas sehingga ke 17 ini menampakkan bahawa keuntungan kepada negara, mungkin Datuk dapat nilai apa sebenarnya yang dicapai oleh negara. Sebelum saya pergi lebih lanjut, ingin saya maklumkan bahawa 2017 ini ada 2 segmen. Segmen yang pertama iaitu segmen maritim, dan juga segmen kedua adalah segmen aerospace. Dan segmen aerospace akan dilaksanakan di Mahsuri International Exhibition Centre, dan untuk segmen maritim akan dilaksanakan di Resort World dan juga di JT Star Cruise di Pulau Langkawi. Dan tumpuan adalah untuk pempamer datang showcase peralatan kecanggihan, peralatan moden, khususnya peralatan perang, dan di sinilah kita dapat menilai bagaimana untuk kita meningkatkan keupayaan kita dengan senjata yang ditawarkan, yang ditunjukkan. Dan ini adalah forum yang terbaik untuk kita bukan sahaja meningkatkan keupayaan kita seharusnya juga ada platform untuk membincangkan keselamatan serantau, untuk membincangkan ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini. Setiap negara alami sekarang ini adalah negara yang tiada sempadan. Era globalisasi sekarang ini era tiada sempadan. Jadi setiap negara harus menilai dengan yang terbaik, harus mentransformasikan pembelian senjata-senjata yang mereka ingin miliki. Datuk, yang nyata dalam siri yang lepas kita lebih tertumpu pada segmen pertahanan, tetapi kali ini kita nampak soal segmen komersial itu lebih ke depan. Untuk maklumat saudara Dahlan juga, 5 pada kali ini kita
ingin membuatkan yang terbaik ya. Setiap kali 5 kita akan buat yang terbaik. Dan perbezaan 5 pada tahun ini seperti yang saudara Dahlan maklum tadi bahawa sebelum ni kita 5 ini dilaksanakan oleh penganjur. Yang kali ini penganjur adalah sebuah syarikat tempatan iaitu syarikat EN Practice yang pertama kali diberi peluang oleh pihak kerajaan untuk berganding bahu bersama Kementerian Pertahanan khususnya Tentera Laut dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kementerian-kementerian lain. Kalau sebelum ini 2015 hanya 2 kementerian sahaja yang terlibat. Tapi pada kali ini sebanyak 10 kementerian terlibat dalam menjayakan 5 di samping Kementerian Pertahanan. Dan kalau kita lihat untuk 5 pada tahun ini 2017 sebanyak 512 pempamer datang untuk mengambil bahagian dan juga melibatkan 50 negara mengambil bahagian. Tetapi untuk kali ini 517 ianya telah berkembang di mana 555 pempamer akan datang, exhibitor akan datang yang melibatkan 38 buah negara. Dan kalau kita lihat juga ianya lebih berkembang dan maju di mana pada tahun 513 sebanyak 9,000 ruang digunakan, 9,000 kaki persegi. Tapi untuk 5 kali ini sebanyak 12,800 kaki persegi ruang pempamer itu digunakan untuk pameran kali ini. Dan kita lihat penyertaan negara-negara asing juga bertambah dibandingkan dengan yang 5 sebelum ini, itu 5 2013. Bermaksud Datuk, kalau kita tengok dari segi sambutan berbanding dengan yang lepas-lepas, ini menampakkan bahawa soal hubungan diplomatik kita dengan negara-negara luar cukup cantik, cukup baik Datuk. Jadi apakah 5 ini menjadi garis pungkur kepada keadaan itu Datuk? Saya setuju dengan kenyataan saudara Dahlan bahawa diplomasi pertahanan sekarang ini kita telah menampakkan kekukuhan, keeratan antara negara-negara itu, di mana untuk 5 ini sahaja kita lihat peningkatan kehadiran kapal-kapal perang asing. Kalau tahun 2013 sebanyak 12 buah kapal asing mengambil bahagian, dengan kapal negara kita sebanyak 36 buah. Tapi untuk kali ini saudara Dahlan, 17 buah kapal asing akan mengambil bahagian. Di samping TLDN sendiri menyumbang sebanyak 17 buah kapal, dan agensi-agensi penguatkuasaan maritim lain di dalam negara ini, iaitu agensi penguatkuasaan maritim, agensi penguatkuasaan yang lain iaitu custom diraja dan juga Jabatan Perikanan menyumbang 22 buah kapal untuk menyertai 5 kali ini. Jadi untuk penyertaan 5 ini saja pada tahun ini sebanyak 56 buah kapal asing dan juga kapal dalam negara kita mengambil bahagian, kapal perang mengambil bahagian. Dan untuk penyertaan tetamu-tetamu asing khususnya daripada Tentera Laut asing, ya saudara Dahlan, sebelum ini untuk 5 2013 sebanyak 12 Panglima Tentera Laut asing datang. Tetapi untuk kali ini saudara Dahlan sebanyak 20 Panglima Tentera Laut asing datang untuk menyaksikan pameran 5 pada kali ini. Mungkin ada agenda persefahaman ataupun apa-apa pertemuan, perbincangan dengan kalangan Panglima tentera ni. Saudara Dahlan sedia maklum bahawa Kementerian Pertahanan sekarang ini diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin dan juga Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Laut, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Udara sentiasa menekankan diplomasi pertahanan. Itu adalah salah satu daripada trust Hala 7 MINDEF, Kementerian Pertahanan, dan kita akan lihat selepas ini dan dalam masa 5 ini sendiri peningkatan keeratan hubungan di antara Tentera Laut asing dengan Tentera Laut Diraja Malaysia begitu erat. Dan kita lihat sendiri bukti adalah penyertaan mereka ini menambah daripada bilangan yang sebelum ini, itu 5 2013. Dan kita kagum juga tu kerana dalam keadaan ekonomi yang agak tidak menentu ni, tidak menghalang daripada kita melangsungkan aktiviti yang sinonim dengan Langkawi ni. Dan pastinya Datuk mempunyai satu pandangan yang tersendiri tentang penganjuran kali ini. Saudara sedia maklum memang sekarang ini kita mengalami
kegawatan penjimatan yang kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan adalah dipanggil efficiency saving. Efficiency saving di mana kita cuba kalau boleh untuk mengelak daripada business as usual. Kita membuat perancangan yang teliti. Ianya melibatkan perancangan, saudara Dahlan. Kita tidak membuang begitu saja. Sebelum ini kita fikir bahawa dengan adanya wang kita boleh laksanakan semua. Tidak gitu, tidak. Kita harus melaksanakan penjimatan secara efisiensi. Dan ianya dapat kita laksanakan, dibuktikan bahawa walaupun peruntukan agak kurang dibandingkan dengan 5 sebelum ini, tapi kita mampu sehingga kini dan ini telah giat dilaksanakan. Kita hanya menunggu hanya 28 hari saja lagi untuk kita laksanakan 5/2017 dan ini saya rasa adalah yang terbaik dibandingkan sebelum-sebelum ini. Baik, terima kasih Datuk. Itu segmen yang pertama, kita lepas 15 minit kita bercakap tentang segmen Maritim 5/2017 ini. InsyaAllah selepas ini saya akan terus bersama dengan Laksamana Madya Datuk Anwi Hassan, Timbalan Panglima Tentera Laut, untuk bercakap tentang pameran udara dan maritime antarabangsa Langkawi 5 yang akan berlangsung pada 21 hingga 25 Mac nanti. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan jurnal bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia-Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Terima kasih kepada anda yang bersama kami secara langsung di Ruang Bicara di Bernama News Channel ini. Kita berbincang mengenai segmen Maritim 5/2017 dan pencerahan yang cukup baik diberikan oleh Laksamana Madya Datuk Anwi Hassan, Timbalan Panglima Tentera Laut, tentang atur cara dan juga pelaksanaan secara keseluruhan. Anda boleh bersama kami di talian 0320594624 ataupun 0320594625. Lontarkan apa saja asalkan ia bertepatan dengan apa yang sedang kita bincangkan ini. Soal 5/2017. Baik, Datuk, mungkin kita nak bercakap tentang segmen maritim yang akan diadakan ini. Apakah ada sifat-sifat bayaran dan sebagainya dikenakan kepada orang ramai? Tentu orang ramai tunggu, Datuk. Jadi ini mungkin Datuk boleh berikan pencerahan. Ya, saudara Dahlan, sebelum saya menjawab soalan, saya ingin bertanya saudara, pernahkah saudara ke pameran Langkawi International Maritime ini? Ada sekali. Ada sekali, okey. Ya. Ya, untuk public pengetahuan masyarakat umum, memang pameran Langkawi International Maritime khususnya untuk segmen maritim ini adalah tanpa bayaran, percuma. Dan ingin saya nyatakan beberapa segmen maritim, aktiviti yang mungkin boleh meningkatkan kesedaran kepada publik untuk datang sendiri melihat bagaimana pameran 5 ini dilaksanakan. Untuk maklumat publik semua bahawa pembukaan resmi akan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 21 hari bulan jam 8 pagi, dan seterusnya selepas itu akan diadakan pelancaran segmen maritim oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga pada petangnya. Dan untuk maklumat publik masyarakat di luar sana, kapal-kapal tentera laut di Raja Malaysia dan juga kapal-kapal tentera laut asing dibuka setiap hari kepada pengunjung-pengunjung yang datang untuk menyaksikan 5 ini di jeti Sarkurus di Langkawi.
Dan setiap hari ada sebanyak 2 kapal disediakan untuk masyarakat melihat sendiri bagaimana kehidupan tentera laut, anggota-anggota tentera laut, pelaut yang dipanggil itu, melihat sendiri bagaimana keseronokan mereka. Ya. Seronok sebenarnya Saudara Dahlan menjadi seorang tentera laut. Ya. Dan sega dan yang ada pahit dan maut, ya, tapi secara keseluruhannya ia adalah menyeronokkan. Jadi masyarakat boleh sendiri melihat bagaimana kehidupan anggota-anggota tentera laut itu sendiri, bagaimana mengendalikan kapal yang begitu canggih, Saudara Dahlan, dan juga bagaimana mengendalikan peralatan persenjataan yang canggih. Jadi untuk maklumat masyarakat di luar sana, jemputlah datang ke 5 ini, lihat sendiri bagaimana dan terokailah bidang maritim ini. Dan selain itu juga kapal perang dibuka kepada orang awam. Tentera Laut Diraja Malaysia juga membuka pameran dan juga kerjaya untuk menyertai tentera laut, dan borang-borang akan diberikan percuma. Dan untuk maklumat lanjut masyarakat atau belia di luar sana yang ingin menyertai Tentera Laut Diraja Malaysia, bolehlah menilik laman sesawang www.navy.mil. Jadi banyak acara-acara yang boleh kita buatkan public, masyarakat untuk melihat bagaimana 5 itu berjalan, dilaksanakan. Salah satu daripada aktiviti lain yang dilaksanakan adalah fleet review. Ya. Ianya akan dilaksanakan pada 23 hari bulan, Saudara Dahlan, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membuat lintas hormat, ya, di atas kapal. Perdana Menteri akan membuat lintas hormat ke atas setiap kapal. 56 buah kapal itu, kapal yang mengambil bahagian akan menerima kunjungan kapal daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu daripada acara yang paling menarik yang masyarakat boleh lihat sendiri bagaimana fleet review itu dilaksanakan. Ianya adalah menjadi tradisi tentera laut di seluruh negara melaksanakan fleet review untuk tontonan orang awam dan juga masyarakat di luar sana. Datuk, yang jelas apabila ada segmen maritim ini menampakkan bahawa satu sudut memasyarakatkan TLDM kepada khalayak ramai telah berjaya. Saya memang setuju, saudara. Dan ingin saya nyatakan di sini juga bahawa salah satu daripada aktiviti yang akan kita laksanakan juga adalah dipanggil rakan maritim, ataupun dalam bahasa ringkasnya adalah rakam. Ianya dilaksanakan pada tahun lepas, pada bulan Januari tahun 2016, dan ianya adalah jalinan di mana TLDM melaksanakan jalinan strategik, perhubungan strategik, strategic partnership dengan agensi-agensi penguatkuasaan maritim dan juga masyarakat maritim, iaitu mereka ini adalah terdiri daripada nelayan-nelayan, masyarakat perkapalan, komuniti perkapalan, dan juga komuniti yang mempunyai resort di tepi pantai dan sebagainya. Dan jalinan ini telah kita laksanakan, rakam ini sehingga kini sebanyak 14 siri rakam telah kita laksanakan, meliputi negeri-negeri di Terengganu, Kelantan, di Selangor, Perak dan juga Sabah. Kita telah laksanakan rakam ini. Dan untuk kelima ini kita akan laksanakan pelancaran rakam secara di peringkat kebangsaan, peringkat nasional, di mana Yang Berhormat Menteri Pertahanan sendiri akan melakukan pelancarannya, di mana selepas ini maklumat mengenai apa juga kejadian di laut, mengenai air pasang surut dan juga banyak lagi akses yang diperolehi yang boleh didapatkan daripada aplikasi media sosial, khususnya handphone, ya. Apa juga kejadian yang berlaku di laut itu dapat kita kongsikan bersama, di mana nelayan mereka sekiranya mempunyai kecemasan, ya, di laut, mereka akan menghubungi kita beroperasi 24 jam dan kita akan memberikan bantuan kepada mereka. Begitu juga maklumat mengenai kejadian penculikan, ya, kejadian tangkapan kapal bot nelayan asing oleh bot-bot nelayan asing dilaporkan kepada kita dan kita akan bertindak dengan segera. Dan sehingga kini sambutan rakam itu sendiri amat menggalakkan. Sebab itulah kita membuat keputusan untuk melaksanakannya di peringkat nasional. Saya akan pergi kepada soal bagaimana
TLDM memperkasakan ataupun transformasi yang begitu hebat. Tetapi terlebih dulu kita nak tanya Datuk tentang apa keuntungan besar yang TLDM boleh dapat daripada penganjuran 5 seperti ini, Datuk? Silakan. Seperti yang Saudara Dahlan sedia maklum, 5 ini adalah salah satu daripada pameran maritime dan juga aerospace, aero angkasa yang terbesar di rantau Asia Pasifik ini. Dan kita dapat lihat sendiri untuk tahun ini begitu banyak pempamer datang untuk mengambil bahagian dalam 5 itu sendiri. Dan bagi pihak TLDM, kita akan melihat dengan jelas lagi keupayaan dan juga teknologi senjata-senjata yang terkini didatangkan sendiri ke Langkawi ini, di negara kita. Jadi daripada situ TLDM akan dapat menilai sendiri dan membuat perancangan untuk memodernkan angkatan laut kita dengan melihat arsenal of weapon, senjata-senjata yang dipamerkan semasa 5 itu nanti. Itu adalah salah satu jalan yang terbaik, untuk kita tingkatkan keupayaan kita untuk pertahanan negara kita pada masa akan datang. Tidak boleh lagi itu sememangnya hasrat dan hati Datuk memang untuk melihat TLDM itu tanding dengan tentera laut negara-negara asing. Dan mungkin soal pemerkasaan ini bermain di minda Datuk setiap masa. Apa sebenarnya yang Datuk rasa masih lagi ada sedikit kekurangan dan perlukan penambahbaikan untuk kita? Saudara Dahlan, kita di Tentera Laut ini sendiri, khususnya Panglima Tentera Laut itu sendiri, sentiasa memikirkan bagaimana untuk kita meningkatkan keupayaan Tentera Laut kita sendiri. Seperti yang memang menjadi bualan masyarakat di sana, di luar sana, bahawa TLDM sekarang ini sedang melaksanakan proses transformasi armada 15-5, transformation 15-5, dan kita sekarang ini sedang melaksanakan program untuk mengurangkan kapal-kapal yang lama yang telah kita operasikan dengan menggantikan kapal-kapal baru. Kita banyak jenis kapal-kapal sekarang ini, dan kapal yang kita ada sekarang ini telah agak begitu berumur, tak lama berumur, Saudara Dahlan, tua sikit lah. Tua sikit. Dan kita akan mengurangkan bilangan kelas-kelas kapal, kerana sekarang ini kita banyak bergantung kepada negara-negara luar untuk mendapatkan alat ganti, pembaikan. Itu memakan masa kerana mengharapkan daripada pengeluar yang perlu datang ke sini membawa peralatan-peralatan mereka. Jadi dengan transformasi yang kita laksanakan sekarang ini, kita mengurangkan pergantungan kepada pihak luar untuk memperbaiki dan juga meningkatkan keupayaan kapal kita. Dan seperti yang saudara dalam sedia maklum juga, bahawa kita sekarang ini sedang berupaya untuk melaksanakan perolehan kapal-kapal baru, di mana kita akan memperolehi sebanyak 6 buah kapal littoral combatant ship, dan juga kita akan menandatangani MOU di 5/17 ini nanti untuk perolehan 4 buah kapal littoral mission ship. Dan untuk 5 ini sendiri, saya dimaklumkan bahawa sebanyak 23 MOU, Saudara Dahlan, akan ditandatangani melibatkan 3.45 bilion tanda tangan. MOU akan ditandatangan semasa 5 nanti. So itu adalah satu pencapaian, keuntungan kepada negara. Dan seperti yang Saudara Dahlan maklumkan tadi, yang telah pergi kepada komersial sekarang ini, Saudara Dahlan. Baik, yang paling penting Datuk, soal persediaan persiapan menjelang 21 bulan nanti, dan soal-soal keselamatan juga harus diambil kira. Bagaimana Datuk menangani permasalahan ini agar ia berada dalam keadaan yang terkawal? Memang soal keselamatan kita harus utamakan, safety is always our priority. Dan untuk kelima ini nanti, kerana bilangan kapal-kapal telah terlibat meningkat, kehadiran tetamu-tetamu asing juga meningkat, so seharusnya lah keselamatan itu kita utamakan. Dan memang kita pertingkatkan kehadiran anggota-anggota keselamatan kita, dan dalam masa sama kita juga bekerjasama dengan pihak polis, khususnya polis di Kedah, kita tingkatkan dan ianya
akan menjadi satu kolaborasi di antara tentera dan juga polis untuk meningkatkan keselamatan di sepanjang pameran 5 itu berlangsung. Yang paling penting sekali kerjasama itu untuk melihat satu sejarah baru dalam 5 2017 ini akan terhasil dengan baik. Cuma seperkara yang jelas itu kalau kita lihat dalam keadaan kita nak meletakkan ataupun nak memperkasakan TLDM ini, mungkin juga kebimbangan soal jenayah di laut itu juga sering bermain dalam minda Datuk sebagai saf kepimpinan tinggi TLDM. Apa sebenarnya yang boleh kita simpulkan daripada kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita tidak jangka, Datuk? Apa persiapan dan persediaan TLDM sendiri? Ya, persediaan yang kita sentiasa tingkatkan, kerana semua maklum bahawa kejadian-kejadian jenayah yang berlaku di laut itu tidak sama dengan kejadian jenayah yang berlaku di daratan, ya. Betul. Di mana di laut itu setiap kejadian dan setiap tindakan yang perlu kita ambil itu memakan masa. Betul. Ya, memakan masa kerana kapal-kapal dan juga aset-aset kita tidak mampu untuk bergerak seperti di jalan raya ini. Kelajuan mereka adalah terhad. Saudara Dahlan bayangkan kalau kejadian berlaku 10 batu daripada tempat kita, ianya mengambil masa 1 jam untuk sampai aset kita sampai. Betul. Bayangkan kalau di darat 10 batu mungkin memakan masa hanyalah 10 minit atau 15 minit, tapi di laut itu sendiri memakan masa yang panjang. Jadi menyedari hakikat tersebut, kita sentiasa meningkatkan keupayaan tempur kita, khususnya meningkatkan keupayaan modal insan kita itu sendiri, anggota-anggota kita sentiasa tekankan. Dan salah satu daripada yang inisiatif yang kita laksanakan tadi adalah rakam, dan banyak aktiviti yang berlaku di laut sana telah dapat kita selesaikan dengan adanya inisiatif rakam yang kita laksanakan sekarang. Banyak sebenarnya transformasi yang dilakukan oleh TLDM sebenarnya, soal pendidikan dan sebagainya. Kita akan bincang dengan Datuk selepas ini, kerana soal keluarga TLDM itu sendiri tidak pernah diketepikan oleh yang berbagai Datuk, kerana TLDM penting dengan keanggotaan yang lebih profesional tu. Baik, ada pemanggil di talian, Cik Kori daripada Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk Dahlan. Ya, silakan. Saya nak bertanya kerana kita tahu rakyat Malaysia ni berkemampuan dan banyak berkebolehan. Jadi Malaysia boleh, jadi kita pun boleh. Jadi sampai bilakah kita nak membeli peralatan daripada luar negara tanpa kita menghasilkan sendiri? Jadi kita membuang wang begitu berjuta berbilion untuk membeli senjata, sedangkan kita boleh melahirkan rakyat Malaysia untuk membuat senjata, membuat kapal dan membuat semua. Apa pendapat ahli final tentang perkara ni? Sampai bila kita nak beli? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Cik Kori. Cik Kori jangan ke mana-mana. Datuk akan menjawab selepas kita berehat seketika. Kembali selepas ini, segmen Maritim 5 2017. Topik yang sedang kita bincangkan. Jumpa lagi. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Jangan lupa saksikan Demam Sabtu setiap malam Sabtu. But we can try. He just doesn't want to try. Tu ni doktor gila ni. Doktor Martin ni. Apa nama? Doktor Martin tu kau. Si zaman bukan zaman aku. Grease. Yeah. This is torture. This is torture.
Terima kasih. Kita jumpa lagi secara langsung Ruang Bicara segmen Maritim 5 2017. Kita masih lagi kekal bersama dengan Laksamana Madya Datuk Anwi Hassan Timbalan, Panglima Tentera Laut, yang telah memberikan pencerahan yang cukup baik tentang segmen Maritim di 5 2017 yang akan berlangsung pada 21 hingga 25 Mac nanti. Baik, Datuk, tadi ada pemanggil Cik Kori, dia tanya sampai bila kita nak beli? Ada buat sendiri ke? Soalan dia simple tu. Silakan tu. Terlebih dahulu terima kasih kepada pemanggil tersebut. Itu Cik Kori Makno daripada Pulau Pinang. Cik Kori, seperti yang Cik Kori sentiasa fikirkan sampai bila. Memang kita pun selalu terfikir di peringkat Tentera Laut Diraja Malaysia itu sendiri pun kita terfikir sampai bila. Memang bagi saya sampai bila itu telah pun tiba, Cik Kori. Untuk maklumat Cik Kori, kita telah pun membina kapal ronda kita. Sebelum ini kita mempunyai 4 buah kapal ronda yang dibina dengan kerjasama teknologi luar, tapi 4 buah sebenarnya telah 6 buah sebenarnya telah dibina di Bastard Naval Shipyard di Lumut. Dan sekarang ini kita sedang melancarkan 6 buah lagi kapal yang dipanggil Littoral Combatant Ship. Dan untuk maklumat Cik Kuri, key laying untuk kapal kedua telah akan dilaksanakan pada 28 hari bulan Februari ini di Bastard Naval Shipyard di Lumut, Cik Kuri. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, pembelian sebanyak 4 buah kapal Littoral Mission Ship itu kita beli daripada China. 2 buah akan dibina di sana dan 2 buah lagi untuk maklumat Cik Kuri akan dibina juga di limbungan Bastard Naval Shipyard di Lumut, Perak, untuk maklumat Cik Kuri. Jadi sampai bila itu telah pun tiba. Untuk menjawab soalan daripada Cik Kuri tadi, telah pun tiba dan sekarang ini kita sedang menggiatkan sampai bila itu sekarang ini untuk maklumat Cik Kuri. Terima kasih. Baik, jawapan dia cukup baik tu. Cuma satu tu, bila kita bercakap tentang transformasi, saya kagum dengan TADM aspek pendidikan anggota ini dan latihan dalam melahirkan anggota yang dinamik serta berdaya saing menempuhi cabaran menerusi pelaksanaan sistem e-pendidikan ini. Satu perkara yang kita lihat kesungguhan TADM Dahlan ini. Mungkin Datuk boleh beri perincian tentang itu. Terima kasih saudara Dahlan lagi kerana membangkitkan persoalan e-learning. Memang kita melalui Markas Pendidikan dan Latihan kita telah mengadakan kolaborasi kerjasama dengan UNITAR untuk mengadakan pembelajaran kepada anggota-anggota kita melalui e-learning di mana 60% pembelajaran sekarang ini akan menggunakan komputer, tidak lagi dalam kelas. Hanya 40% akan menggunakan pembelajaran dalam kelas, yang lainnya 60% akan menggunakan komputer. Dan juga transformasi yang kita laksanakan ini adalah transformasi anggota untuk meningkatkan akademik, ke pencapaian akademik mereka, di mana baru-baru ini kita khususnya Armed Forces, Angkatan Tentera dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia telah menjalinkan kerjasama dengan Universiti Malaya untuk kita laksanakan program PhD di peringkat pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia. Dan untuk projek Rintis ini kita telah mempunyai seramai, tak silap saya, 14 orang pegawai-pegawai dari Angkatan Tentera dan juga Tentera Laut, tidak terkecuali, yang akan melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat PhD. So ini adalah transformasi yang kita laksanakan dan memang bukan sahaja untuk pegawai. Untuk maklumat saudara Dahlan juga untuk anggota-anggota lain pangkat, semua cawangan sekarang ini telah pun hampir mempunyai diploma di peringkat mereka. Dan kita sekarang ini sedang giat melaksanakan beberapa program dengan beberapa universiti di dalam negara untuk meningkatkan keupayaan pencapaian akademik anggota dan pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini, Tok, kerana TADM akan merayakan sambutan hari TADM bila, Tok? Kita akan menyambut hari TADM pada 27 hari bulan April nanti. Tak lama dah. Tak lama lagi, dan mungkin untuk sekian kali ini kita, tapi saya tak perlu sepatutnya dedahkan lagi, tapi in dalam perancangan mungkin eksklusif mungkin ini berita yang pertama saya keluarkan, bahawa kita akan melaksanakan sambutan Hari Tentera Laut Diraja Malaysia pada 27 April nanti, mungkin di Sabah, di Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu, Sabah, kerana kita akan melancarkan apa yang kita panggil sekarang ini perkembangan
isu global yang berlaku, khususnya ancaman-ancaman yang berlaku di perairan Sabah, khususnya kita telah kembangkan kita punya cawangan dan juga perjawatan kita mengadakan dua operasi sekarang ini, operasi di Semenanjung dan juga operasi di Sabah. Jadi untuk sambutan Hari TLDM nanti kita akan sambut di Kota Kinabalu, Sabah untuk kita lancarkan apa yang dipanggil pemerintahan dua wilayah. Ya, sekarang ini kita ada satu wilayah di Lumut merangkumi Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Tapi untuk sambutan Hari Tentera Laut Diraja Malaysia ini kita akan lancarkan pemerintahan dua wilayah yang kita panggil pemerintahan wilayah timur. Yang di Lumut ini adalah pemerintahan wilayah barat, dan di Sabah nanti kita akan panggil pemerintahan dua wilayah yang akan diketuai oleh Laksamana Madya yang berpangkat 3 bintang, ya. Dan pelancaran itu mungkin insya-Allah akan dilakukan oleh yang berhormat Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin sendiri. So, insya-Allah ini adalah berita yang pertama saya bongkar, keluarkan, ya. Dan belum lagi diwar-warkan oleh, malah saya rasa warga TLDM sendiri, the Navy people pun masih belum tahu lagi. InsyaAllah ya, God willing kita akan laksanakan sambutan Hari TLDM di Sabah Sarawak nanti. Tapi menjelang sambutan Hari TLDM nanti kita jemput Datuk pula bercakap khusus tentang sambutan yang akan diadakan. Baik tu, saya nak berbalik kepada soal transformasi pendidikan tadi, khususnya kepada peperiksaan daripada konsep hafal dan jawab ni. Jadinya bertukar kepada soal kemahiran berfikir untuk bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Ini TLDM dah lakukan transformasi. Saya kagum dengan ini, Datuk boleh bagi pencerahan sikit? Saya juga kagum kepada saudara Dahlan, ya. Belum lagi saya menyentuh pasal cara menjawab soalan daripada menghafal kepada berfikir. Saudara telah pun membocorkan, ya. Jawapan yang ingin saya nyatakan, ini adalah salah satu daripada transformasi pembelajaran e-learning yang kita laksanakan di dalam TLDM sendiri, di mana kita cuba sekarang ini untuk menghapuskan pemeriksaan menggunakan hafal yang kita laksanakan sekarang ini, kerana kita lihat dengan menghafal itu tidak menggalakkan anggota-anggota, khususnya saya bercakap pasal TLDM, anggota-anggota yang tidak berfikir, ya. Jadi menghafal dan tidak keluar daripada kotak pemikiran mereka. Jadi apa yang dihafal itu yang ditulis. Jadi apabila mereka melaksanakan tugas-tugas praktikal di kapal dan sebagainya, mereka terkongkong dengan jawapan yang dihafal dalam buku itu sendiri. So apa yang kita akan laksanakan selepas ini untuk maklumat saudara, untuk pemeriksaan career course, ya, akan kita laksanakan pemeriksaan secara berfikir dan mungkin membuka buku, dan tidak lagi cara menghafal yang kita laksanakan sekarang ini. Itu adalah salah satu daripada transformasi yang akan kita laksanakan untuk khusus TLDM itu sendiri. Kita akan mulakan dengan peringkat pemeriksaan kenaikan pangkat pegawai-pegawai, dan selepas ini juga akan diturunkan kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Malaysia. 4 trust besar yang terkandung dalam nilai trust TLDM. Satu gabungan 4 trust yang begitu baik, begitu cantik sekali, Datuk, tentang soal kemuliaan, soal keberanian, kesetiaan dan juga kebanggaan. Ini 4 perkara yang kita lihat berjaya dilakukan dengan baik oleh TLDM. Berjaya diterapkan di setiap sanubari warga TLDM itu sendiri. Kalau kita panggil warga TLDM begitu sinonim, ya, dengan the Navy people. Ya. Jadi 4 trust yang kita terapkan di dalam setiap sanubari, setiap anggota kita memang begitu efektif sekali, saudara Dahlan. Dan saya dengan bangganya ingin menyatakan bahawa warga TLDM ataupun the Navy people amat berbangga dengan organisasi yang mereka khidmat sekarang ini. Dan kita boleh lihat, bahawa kejadian-kejadian pelanggaran disiplin amat berkurangan sekarang ini. The sense of belonging antara the Navy people itu sentiasa di tahap yang mantap
yang dipunyai oleh setiap warga The Navy people. Saudara, itu adalah amalan daripada 4 amalan trust yang mulia yang kita terapkan di dalam setiap sanubari anggota-anggota TLM. Saya nampak kesungguhan untuk apa yang dilakukan oleh pihak TLM adalah untuk membentuk anggota TLM berfikiran kelas pertama. Mungkin Datuk boleh beri pencerahan kerana selepas pencen itu satu perkara lain yang boleh kita guna pakai kemahiran dan kepakaran mereka itu. Apakah ini kita lihat soal sektor kapal dagang umpamanya, kita ambil orang luar sedangkan kita mempunyai tenaga pakai yang telah pun terlatih, Datuk. Ya. Untuk maklumat saudara dan juga masyarakat di luar sana, apa inisiatif yang kita laksanakan sekarang ini di dalam TLM, kita akan mengadakan kolaborasi dengan khususnya Jabatan Laut untuk mengiktiraf apa juga pembelajaran yang kita laksanakan di dalam TLM itu sendiri. Kerana pelajaran yang kita laksanakan dalam TLM itu sendiri tidak jauh bezanya dengan apa yang dilaksanakan, apa yang dipelajari khususnya di Akademi Pelautan Malaysia. Cuma apa yang kita dapat pengetahuan sekarang ini tidak diiktiraf. Jadi apa yang kita perlukan sekarang ini adalah untuk mengambil langkah-langkah mendapatkan pengiktirafan kepada anggota-anggota TLM untuk mereka dapat berkhidmat selepas meninggalkan perkhidmatan TLM, dapat berkhidmat dengan seperti yang saudara dalam maklum, negara kita ni negara maritim saudara dalam tapi agak sedih kecewa tidak ramai rakyat Malaysia khususnya belia-belia yang begitu berminat untuk menerokai bidang maritim itu sendiri. So dengan harapan yang kita laksanakan selepas ini, lebih banyak lagi bukan sahaja bekas-bekas anggota TLM, belia-belia pun khususnya akan terus berminat untuk menerokai bidang maritim itu sendiri. Baik, selepas ini kita akan terus bercakap, minta maaf bercakap tentang segmen Maritim 5 Langkawi itu mungkin sampai penutupnya bagaimana kita nak memperlengkapkan acara yang bakal berlangsung pada 21 hingga 25 Mac nanti. InsyaAllah kita akan terus bersama dengan Laksamana Madya Datuk Anwi Hassan, Timbalan Panglima Tentera Laut selepas ini. Thank you. Kerjasama serumpun antara TV dan bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di bernama News Channel. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di bernama News Channel. Terima kasih, kita jumpa lagi. Kita di minit-minit terakhir masa-masa kecederaan ini kita terus bersama dengan yang berbagai Datuk. Cuma perkara yang kita nak jelaskan Datuk, mungkin ada impian Datuk yang tersendiri yang kita lihat mungkin diletakkan harapan besar tentang penganjuran kali ini. Apakah yang Datuk impikan tentang penganjuran kali ini? 5. Terima kasih saudara dalam sekali lagi, dan memang harapan setiap
kami di dalam TLDM khususnya dan Kementerian Pertahanan itu sendiri bersama dengan penganjur 5/2017 ini, iaitu UN Project, untuk menjadikan 5 ini 5 yang terbaik, Saudara Dahlan, dan ianya adalah menjadi hasrat Menteri Pertahanan itu sendiri, Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin, untuk menjadikan 5/2017 ini adalah yang terbaik. Dan melihat daripada persiapan sehingga sekarang ini, saya maklum tadi kita ada 28 hari lagi, Saudara Dahlan, persiapan yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak ini, ya, khususnya pelaksana dan juga Kementerian Pertahanan itu sendiri, dan TLDM melalui segmen maritimnya, saya berkeyakinan dan begitu optimis bahawa 5 kali ini akan menjadi 5 yang terbaik dan menjadi sejarah kepada penyertaan kapal-kapal itu sendiri. Bilangannya terlalu banyak dibandingkan dengan 5 sebelum ini. Kehadiran pemimpin-pemimpin atau panglima-panglima tentera itu sendiri melebihi, dan juga pempamer datang untuk menyertai 5 pada kali ini juga melebihi daripada yang sebelum ini. Jadi saya khususnya amat optimistik bahawa 5 untuk kali ini akan menjadi 5 yang terbaik, dan ianya juga akan menjadi satu platform untuk mengadakan perbincangan khusus untuk membincangkan ancaman-ancaman keselamatan serantau dan juga global. Dan ianya juga adalah harapan saya untuk menjadi pameran maritim dan juga aerospace, aeroangkasa yang terbaik di rantau Asia Pasifik ini. Jadi sebagaimana masyarakat sedia maklum bahawa negara kita adalah negara maritim. Jadi terokailah bidang maritim ini, banyak potensi-potensi yang akan kita perolehi. Kerana kita sendiri tahu bahawa perdagangan dunia ini 80% adalah melalui perdagangan laut, menggunakan kelautan, perdagangan maritim untuk kelangsungan hidup masyarakat dunia ini. 80% adalah daripada maritim. Sesuatu perkara yang kita harus bangkitkan juga tu, mungkin harapan ataupun keinginan Yang Berhormat Menteri sendiri dalam pertemuan-pertemuan dengan Datuk, khususnya memang dia mengatakan bahawa harapan yang diletakkan ini adalah untuk memastikan nama negara itu kekal di pesada antarabangsa. Ya. Dan juga untuk menjadikan 5 ini adalah satu pameran pertahanan yang terbaik di seluruh dunia mungkin, ya. Orang akan mengingati dan ingin sentiasa mengambil bahagian dalam pameran kita, dan memang itu sentiasa ditegaskan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan, dan kita sentiasa di belakang Menteri Pertahanan untuk menjadikan 5 kali ini untuk menjadikan ianya adalah 5 yang terbaik. Seperti mungkin, yang dihasratkan, ya. Betul. Ya. Mungkin yang Datuk ingin nyatakan juga soal bagaimana mesej tambahan kepada khalayak ramai tentang penganjuran kali ini. Mesej saya kepada masyarakat di luar sana, bayangkan berapa banyak kos yang kita belanjakan untuk mengadakan pameran ini. Jadi datanglah untuk melihat sendiri. Jangan sia-siakan peluang dan ruang yang sediakan untuk ke pameran kali ini. Apatah lagi 5 itu sendiri dilaksanakan pada musim persekolahan. Jadi dekatkanlah diri dengan bidang maritim itu sendiri. Lihatlah bagaimana kecanggihan bidang maritim itu didisplaykan, ya, dipamerkan di pameran Langkawi International Maritime Aerospace untuk 2017 ini nanti. Dan juga datanglah lihat secara dekat kapal-kapal yang datang dari jauh, saudara dalam, bertambah bilangannya, kapal-kapal perang, kecanggihannya adalah berbeza daripada negara dan negara. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan 5/2017 ini. Jumpa anda di sana, saudara Dahlan, di Langkawi, ya. Di Langkawi. Datuk, cuma kita boleh tambah sikit tentang ancaman di perairan dia, Datuk. Apakah pada pandangan Datuk masih terkawal ataupun kita harus bersiap siaga sentiasa dan memerlukan soal pemerkasaan pertahanan laut itu lebih dititik beratkan, Datuk?
memang ancaman akan datang pada bila masa, ya. Sama juga accident does happen, ya. Kita tak jangkakan ianya berlaku. Jadi kita sentiasa memperkasakan keupayaan kita, dan dalam masa yang sama, saudara, kita mempunyai jiran-jiran yang begitu rapat, ya, begitu rapat, dan kita mempunyai banyak mekanisme dan juga platform untuk kita sentiasa mengadakan perbincangan dengan mereka, negara-negara yang kita sempadani, iaitu Thailand, Indonesia, Brunei, Singapura. Jadi setiap apa jua ancaman yang berlaku, kita sentiasa berkongsi maklumat-maklumat, khususnya maklumat perisikan. Jadi kita adalah di landasan yang terbaik sekarang ini untuk berkongsi ancaman-ancaman yang berlaku di lautan kita. Tapi kita tidak lupa, kita sentiasa memperkasakan khususnya pertahanan maritim tentera laut Diraja Malaysia, saudara Dahlan. Baik, kita ada 3 minit itu. Cuma saya nak lihat perkara ni, Datuk. Apabila soal ekonomi tadi, berbalik pada soal ekonomi tadi, mungkin kehendak TLDM untuk menambah orang kata menambah aset-aset terpaksa dihadkan, dan mungkin Datuk nampak macam mana ni? Memang kita tak nafikan sekarang ini kegawatan yang kita berlaku, tetapi kita tidak boleh mengharapkan kegawatan yang kita tak dapat apa-apa. Ya, seperti saya maklumkan tadi, perkataan business as usual itu kita elakkan, dan ianya menjadi perkataan yang keramat bagi TLDM. Itu yang kita laksanakan sekarang ini, walaupun dalam keadaan kegawatan sekarang ini, kita masih mampu untuk memperolehi kapal-kapal. Kita sedang membina 6 buah kapal Littoral Combatant Ship dan 4 buah kapal Littoral Mission Ship. Dalam gawat ini, kita masih mampu untuk memperolehi aset-aset baru. Soal keselamatan itu lebih utama, memang diutamakan, dan kita menggunakan saving yang dipanggil efficiency saving. Kita kurangkan pembinaan, pembaikan kapal-kapal yang telah usang itu, kita simpan duit tersebut untuk kita belikan kapal-kapal baru. Itu adalah langkah dan begitu strategi yang kita laksanakan di peringkat TLDM sekarang ini untuk memperolehi kapal-kapal baru, keupayaan baru dalam zaman kegawatan yang kita alami. Saya nak bagi kesempatan kepada Datuk, anak-anak muda yang berminat untuk bersama dengan TLDM. Mungkin mereka tak nampak dengan jelas apa sebenarnya perjuangan untuk mempertahankan negara itu. Semangat patriotisme itu harus tinggi, dan alu-aluan daripada Datuk untuk kalangan mereka yang berminat untuk menjadi keluarga TLDM. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, saya telah lihat minat ke arah bidang ketenteraan itu, khususnya dalam tentera laut itu sendiri telah pun meningkat, saudara Dahlan. Telah pun meningkat dibandingkan zaman saya dulu. Zaman saya dulu susah nak masuk. Orang yang saya tak tahu lah macam mana boleh masuk tentera kan. Tapi sekarang ini ianya menjadi pilihan utama untuk belia-belia kita. Saya sendiri mempunyai pengalaman di mana ditaklimatkan bahawa sekarang ini setiap pengambilan untuk memasuki TLDM, khusus bagi peringkat layanan pangkat dan juga pegawai, bertambah daripada yang kita nak sekarang ini, sampai kita terpaksa memberikan kawalan yang ketat untuk kemasukan mereka ini, kerana terlalu ramai yang begitu berminat sekarang ini untuk menyertai angkatan tentera, khususnya tentera laut Diraja Malaysia, saudara Dahlan. Baik, terima kasih banyak kepada Laksmana Badia Datuk Anwi Hassan, Timbalan Panglima Tentera Laut, yang telah pun memberikan pencerahan, termasuklah berita eksklusif yang belum keluar daripada mana-mana surat khabar ataupun TV. Datuk dah dedahkan di Bernama soal sambutan yang akan diadakan di Sabah. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama kita, dan kalau ada kelapangan Datuk, kita akan jemput Datuk menjelang sambutan hari TLDM nanti, insya-Allah Datuk. Terima kasih saudara Dahlan, dan saya bagi pihak Tentera Laut Diraja Malaysia, khususnya Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Dahlan dan juga bernama News Channel kerana menjemput saya, khususnya untuk memberikan penerangan apa yang berlaku semasa 5 nanti, dan juga sedikit perkembangan mengenai Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi anytime you may call us or call me. I will willing to be with you again in any of the forum. Thank you very much. Baik, terima kasih Datuk. Satu tembubuan yang cukup bermakna dengan Laksmana Badia Datuk Anwi Hassan, Timbalan Panglima Tentera Laut. Terima kasih kepada keseluruhan Tentera Laut Diraja Malaysia, dan kita harap apa yang bakal berlaku di Langkawi nanti, insya-Allah akan membuahkan sesuatu yang cukup istimewa kepada kita semua dan negara kita Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, bro. Belum lagi tak?
Nampak?